Assalamualaikum. Ini ialah bahagian sintaksis 63 fakta penting untuk Bahasa Melayu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Kertas 2 910/2. Fakta pertama yang harus diketahui oleh pelajar ialah apakah yang dimaksudkan dengan sintaksis. Sintaksis merupakan cabang kajian tata bahasa yang mengkhusus kepada kajian tentang cara ayat dibina. Yang kedua, calon atau pelajar harus tahu apakah yang dimaksudkan dengan ayat. Yang pertama, ayat merupakan unit tata bahasa yang terbesar yang menduduki tahap tertinggi dalam hierarki tata bahasa. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat. Ayat diucapkan dengan didahului oleh kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. 4. Ayat mengandungi idea yang lengkap. Fakta ketiga ialah frasa. Apakah maksud frasa? Frasa merupakan rangkaian perkataan yang berfungsi sebagai satu unit atau satu satuan. Frasa boleh terdiri daripada satu perkataan yang berpotensi diperluas menjadi dua perkataan atau lebih tetapi masih berfungsi sebagai satu unit. Frasa tidak mengandungi subjek dan predikat, tetapi frasa boleh menjadi subjek dan predikat dalam ayat. Dalam tata tingkat tata bahasa, frasa menduduki tempat ketiga. Sebagai satu satuan, apabila sesuatu frasa itu mahu dipindahkan kedudukannya, maka seluruh frasa perlu dipindahkan. Maksudnya, kata-kata dalam frasa itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Contoh, Pak Ahmad sekeluarga pergi ke kampung untuk menghadiri kenduri kahwin. Dalam ayat ini terdapat 3 frasa. Frasa pertama, Pak Ahmad sekeluarga. Frasa kedua, pergi ke kampung. Frasa ketiga, untuk menghadiri kenduri kahwin. Kesemua frasa ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Fakta kelima ialah jenis-jenis frasa. Terdapat 5 jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendinama dan frasa keterangan. Perkara keenam ialah frasa endosentrik dan frasa exosentrik. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa endosentrik? Frasa endosentrik ialah frasa yang menjadi unsur inti, keterangan atau penerang. Frasa endosentrik terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Contohnya, sebuah rumah usang masih kukuh. Sebuah rumah usang ialah frasa endosentrik, frasa nama. Mereka kerap bermain badminton
di dewan itu. Kerap bermain badminton ialah frasa kerja yang tergolong dalam frasa endosentrik. Isteri Tuan Fahmi amat jelita. Amat jelita ialah frasa adjektif. Frasa exosentrik pula ialah frasa yang tidak mempunyai inti, keterangan atau penerang. Frasa exosentrik terdiri daripada frasa sendi nama. Ada perbezaan. Endosentrik terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Manakala exosentrik terdiri daripada frasa sendi nama. Contohnya, di bawah meja kucing itu bersembunyi. Di bawah meja ialah exosentrik. Frasa sendi nama. Rantai emas itu saya simpan di dalam peti besi. Di dalam peti besi ialah frasa exosentrik. Dia pergi berjumpa doktor pada pagi tadi. Pada pagi tadi ialah frasa exosentrik. Fakta ketujuh ialah frasa utama dan frasa bukan utama. Frasa utama ialah frasa yang menduduki konstituen yang utama dalam ayat, iaitu frasa subjek dan predikat. Contoh, pelajar itu tidur di dalam bilik. Pelajar itu tidur ialah frasa utama. Frasa bukan utama pula ialah frasa yang boleh digugurkan dalam sesuatu ayat tanpa menjejaskan kegramatisan ayat. Frasa keterangan dan frasa oposisi ialah frasa bukan utama. Contoh, pelajar itu tidur di dalam bilik. Frasa keterangan di dalam bilik ialah frasa bukan utama. Frasa oposisi pula ialah frasa bukan frasa utama tetapi boleh menggantikan frasa utama dalam sesuatu ayat. Frasa oposisi boleh digugurkan. Contoh, Jepun, negara matahari terbit, negara termaju di dunia. Negara matahari terbit ialah frasa oposisi. Dan negara matahari terbit ini boleh menggantikan frasa utama Jepun dalam ayat ini. Fakta ke-9 ialah frasa nama. Frasa nama ialah frasa yang intinya ialah kata nama, sama ada kata nama tunggal, kata nama terbitan ataupun kata ganti nama. Fakta ke-10 ialah hukum DM. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum DM? Hukum DM ialah peraturan susunan unsur bagi binaan frasa nama. D ialah perkara yang menjadi inti bagi frasa itu, unsur yang hendak diterangkan, diletakkan pada awal frasa. Manakala M ialah kata yang menjadi penerang kepada perkara yang hendak diterangkan. M akan diletakkan selepas D. Contoh, pisang, goreng. Pisang ialah diterangkan, goreng ialah menerangkan. Untuk membentuk frasa nama yang mematuhi hukum DM, iaitu pisang goreng. Begitu juga dengan orang Melayu.
pinggan kaca. Fakta ke-10 ialah fungsi frasa nama. Dalam bahasa Melayu, frasa nama memainkan 6 fungsi. Fungsi pertama ialah frasa nama sebagai subjek. Contoh, Miko, seorang peguam. Miko ialah frasa nama. 2. Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat. Contoh, wanita itu usahawan berjaya. Usahawan berjaya ialah frasa nama yang berfungsi sebagai predikat. Ketiga, sebagai objek. Puan Ramlah menjerang air. Air ialah objek selepas kata kerja transitif menjerang. Keempat, frasa nama juga berfungsi sebagai pelengkap. Contoh, ucapannya berunsur pengajaran. Pengajaran ialah pelengkap kepada kata kerja tak transitif berpelengkap, berunsur. Yang kelima, unsur dalam frasa nama. Contohnya, dia ke Terengganu. Dan yang keenam, frasa nama boleh menjadi unsur bagi frasa nama dalam frasa keterangan. Contoh, kami ke sana dengan kereta. Yang ke-11 ialah inti campur penerang nama. Contoh yang pertama ialah inti campur penerang nama keturunan kaum Melayu, tentera British. Contoh kedua, inti campur penerang nama jenis. Contohnya, kerusi plastik, sudu besi, meja kayu. Ketiga, inti campur penerang nama tempat. Contoh, penduduk kampung, tepi longkang. 4. Inti campur penerang nama milik. Contoh, Tuhan kami, kereta mereka. 5. Inti campur penerang nama kelamin. Contoh, rusa jantan, perangai wanita. 6. Inti campur penerang nama kegunaan. Contoh, pisau pemotong, penyangkut baju. 7. Inti campur penerang nama penyambut. Contoh, pemandu teksi, pembantu makmah. 8. Inti campur penerang nama arah. Contoh, tingkat atas, kawasan utara. 9. Inti campur penerang nama anggota badan. Contoh, gelang kaki, krim muka. 10. Inti campur penerang nama tenaga penggerak. Contoh, dapur elektrik, kincir angin. 11. Inti campur penerang nama perkara. Contoh, surat nikah, permit kerja. 12. Inti campur penerang nama khas. Contoh, Sungai Rejang, Bukit Goram. 13. Inti campur penerang nama gelaran atau panggilan. Contoh, Kapten Firdaus, Dr. Zainuddin. 14. Inti campur penerang nama penentu belakang. Contoh, ruang ini, masalah ini, buku itu. Fakta ke-12 ialah binaan frasa inti campur inti. Yang pertama, inti campur inti dengan persamaan makna. Contoh, hutan rimba, tubuh badan, sawah bendang, rakan taulan, urat saraf. Inti campur inti pertentangan makna. Kedua-dua perkataan mesti kata nama. Contoh, tuan puan, pertentangan makna. Jantan betina, kerusi meja, lelaki perempuan, suami isteri. Fakta ke-13 ialah frasa kerja.
Prasa kerja merupakan prasa yang binaannya terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang inti binaannya ialah prasa kerja. Fungsi prasa kerja ialah sebagai predikat. Contoh, emaknya sedang menggoreng ikan masin. Menggoreng ikan masin ialah predikat kepada ayat ini. Kedua, prasa kerja boleh berfungsi sebagai subjek. Contoh, bersedekah amalan yang mulia. Bersenam menyihatkan badan. Dan yang ketiga, fungsi prasa kerja sebagai penerang. Contohnya, kerja bercucuk tanam boleh mengeluarkan peluh. Dia berenang ke pantai dalam keadaan laut bergelora. Fakta ke-15 ialah binaan prasa kerja. Binaan prasa kerja terdiri daripada dua, iaitu prasa kerja tak transitif dan prasa kerja transitif. Prasa kerja tak transitif terbahagi kepada tiga, iaitu prasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Contoh, ayah memandu. Atau, ayah tidur di ruang tamu. Di ruang tamu ialah keterangan. Kerana perkataan tidur itu tanpa pelengkap. Kemudian yang kedua, prasa kerja tak transitif berpelengkap. Contoh, ayah berada di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ialah pelengkap kepada kata kerja tak transitif berpelengkap berada. Dan yang ketiga, prasa kerja tak transitif berpenerang. Contoh, guru itu suka berbaju batik. Binaan prasa kerja yang kedua ialah prasa kerja transitif. Pertama, prasa kerja transitif satu objek. Contoh, ayah sedang mencuci kereta. Kereta ialah objek. Yang kedua, prasa kerja tak transitif dua objek, iaitu objek tepat dan objek sipi. Contoh, ayah sedang mencuci kereta abang. Kereta ialah objek tepat, abang ialah objek sipi. Fakta ke-16 ialah prasa adjektif. Prasa adjektif ialah prasa yang binaannya terdiri daripada satu perkataan atau lebih kata adjektif sebagai kata intinya. Binaan prasa adjektif terbahagi kepada dua, iaitu binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan. Binaan satu perkataan boleh jadi satu kata adjektif sahaja, contohnya bulat, bagus, pandai, cantik, malas, hodoh, bodoh, dan sebagainya. Yang kedua, binaan satu perkataan, kata berimbuhan, kata adjektif berimbuhan, contohnya kemelayuan, sesabar, terunggur. Dan yang ketiga, bentuk gandaan. Contoh, takut-takut, segar-segar, cerdik-cerdik, cantik-cantik. Yang kedua ialah binaan dua perkataan. Contoh, kata adjektif campur kata nama yang membawa masuk kiasan. Contohnya, panjang akal, buruk siku, pekak badan. Kata adjektif campur kata nama maksud keserupaan. Contoh, kuning telur, kuning seperti telur, putih salji, merah darah.
Kemudian, binaan dua perkataan. Jenis yang kedua ialah kata adjektif campur kata adjektif yang membawa maksud keserasian makna. Contoh, cerdik pandai. Yang ini lebih kurang macam sinonim. Contohnya, aman damai. Yang kedua, kata adjektif campur kata adjektif berlawanan makna. Contoh, tinggi rendah, pahit manis. Dan yang ketiga, kata adjektif campur kata adjektif keindahan bunyi. Contoh, gelap gelita, sopan santun. Dalam ayat, posisi perasa adjektif boleh menjadi predikat, boleh menjadi subjek dan boleh menjadi penerang serta keterangan dalam predikat. Contoh, jika kata adjektif berperanan sebagai predikat, ingatannya masih kuat. Cikgu lazim sungguh baik hati. Masa peperiksaan sudah hampir tamat. Posisi perasa adjektif dalam ayat sebagai subjek. Contoh, putih lambang kedamaian. Tenang memang sifat lelaki itu. Tampan pilihan semua wanita. Dan posisi perasa adjektif dalam ayat sebagai penerang. Contoh, perempuan cantik jelita itu tunang Razak. Kereta mewah itu milik pengurus syarikat X. Rakan karib saya membeli komputer tercanggih. Dan yang keempat, posisi perasa adjektif dalam ayat sebagai keterangan dalam predikat. Contoh, dia datang awal. Mereka duduk lama sekali. Pesawat itu terbang tinggi. Fakta ke-19 ialah prasa nama. Prasa sendi nama. Prasa sendi nama ialah prasa yang binaannya terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu kata nama atau prasa nama sebagai pelengkap. Fakta ke-20 ialah binaan prasa sendi nama. Pertama, kata sendi nama campur prasa nama. Contoh, di rumah, dengan kereta. Kedua, kata sendi nama campur kata arah, campur prasa nama. Contoh, ke tepi jalan. Ke ialah kata sendi nama, tepi ialah kata arah, jalan ialah prasa nama. Tiga, kata sendi nama campur prasa nama, campur kata keterangan. Contoh, pada tengah malam. Di tepi pintu itu. Keempat, kata sendi nama campur kata arah, campur prasa nama, campur keterangan. Contoh, ke kiri jalan dengan tiba-tiba. Di utara bandar itu sejak 2 tahun lalu. Di ialah kata sendi nama, utara ialah kata arah, bandar itu ialah prasa nama, sejak 2 tahun lalu ialah keterangan. Posisi prasa sendi nama dalam ayat. Pertama, prasa sendi nama berfungsi sebagai predikat. Contoh, guru itu di dalam bilik pengetua. Di dalam bilik pengetua ialah prasa sendi nama sebagai predikat. Kedua, prasa sendi nama sebagai keterangan. Contoh, adik dan ibu membeli buah itu di pasar malam. Di pasar malam ialah prasa sendi nama yang berfungsi sebagai keterangan. Tiga, prasa sendi nama sebagai penerang. Contoh, buku-buku di kedai itu mahal harganya.
di kedai itu ialah penerang. Perasa sendi nama berfungsi sebagai penerang. Dan yang keempat, perasa sendi nama sebagai pelengkap. Contoh, dia menginap di rumah saya. Atau kesetiaan mereka berpaut pada janji. Fakta ke-22 ialah perasa keterangan atau perasa adverb. Perasa ini ialah perasa yang berfungsi menerangkan perasa kerja, perasa adjektif dan perasa sendi nama dalam ayat. Binaan yang boleh menjadi perasa keterangan. Pertama, perasa nama sebagai perasa keterangan. Contoh, dia dihukum penjara 10 tahun. 10 tahun ialah perasa nama yang berfungsi sebagai perasa keterangan. Perasa adjektif sebagai perasa keterangan. Yang kedua, contoh, suara penyanyi itu sungguh merdu. Sungguh merdu ialah perasa adjektif yang berfungsi sebagai perasa keterangan. Atau, Mak melipat baju itu kemas sekali. Yang ketiga, perasa sendi nama sebagai perasa keterangan. Contoh, kakak bersolek sejak pagi tadi. Pengemis itu berdiri di tepi jalan. Dan yang keempat, perasa adverb atau perasa keterangan berfungsi sebagai keterangan. Contoh, orang itu kerap kali pergi ke tandas. Dia datang ke sini pertama kali. Posisi perasa keterangan dalam ayat. Pertama, dalam ayat susunan biasa. Perasa keterangan menduduki bahagian akhir ayat selepas perasa yang hendak diterangkan. Contoh, lelaki itu keluar dengan tergesa-gesa. Dengan tergesa-gesa ialah perasa keterangan yang menduduki bahagian akhir ayat untuk menerangkan keluar. Yang kedua, dalam ayat susunan songsang, perasa keterangan boleh mengalami pendepanan. Contoh, pada petang semalam, dia ditangkap. Ayat ini ialah sebenarnya dia ditangkap pada petang semalam, tetapi telah mengalami penyonsangan. Jadi, perasa keterangan itu dikedepankan. Dengan perlahan-lahan, ibu itu berjalan. Sama juga, ayat ini ialah ayat susunan songsang, di mana perasa keterangan dengan perlahan-lahan mengalami pendepanan. Dan yang ketiga, perasa keterangan mendahului unsur yang hendak diterangkan. Contoh, dia selalu sangat lewat. Pelajar itu kerap kali ke bilik guru. 3. Saya benar-benar gembira. Fakta ke-25 ialah klausa. Apakah maksud klausa? Klausa ialah unit yang menjadi unsur atau bahagian dalam ayat. Dan klausa terbina daripada frasa. Jenis-jenis klausa terdiri daripada 2. Yang pertama ialah klausa bebas atau klausa induk. Yang kedua, klausa tak bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan klausa bebas? Klausa bebas ialah klausa yang menjadi bahagian bagi klausa lain dipancangkan. Klausa bebas dapat berdiri sendiri sebagai ayat. Dan klausa bebas mengandungi makna yang lengkap. Contoh dalam ayat pertama. Kakak masih boleh tersenyum walaupun dia sakit. Kakak masih boleh tersenyum ialah klausa bebas. Yang kedua, klausa tak bebas.
Klausa tak bebas ialah klausa yang dipancangkan. Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak boleh berdiri sendiri walaupun mempunyai subjek dan predikat. Lazimnya, klausa tak bebas ditandai dengan adanya kata hubung pancangan. Okey, contoh ayat 1. Kakak masih boleh tersenyum walaupun sakit. Walaupun dia sakit itu ialah klausa tak bebas yang ditandai dengan adanya kata hubung pancangan walaupun. 2. Untuk menambah tabungan keluarga, ayah bekerja keras. Ayah bekerja keras ialah klausa bebas. Dan klausa tak bebas ialah untuk menambah tabungan keluarga. Contoh yang ketiga. Kerana tidak membeli buku kerja, Azim ponteng sekolah. Kerana tidak membeli buku kerja ialah klausa tak bebas. Azim ponteng sekolah ialah klausa bebas sebab takut dimarahi guru. Klausa tak bebas. Dalam ayat ini ada satu klausa bebas, ada dua klausa tak bebas. Contoh yang keempat, rumah agam yang terletak di atas bukit itu milik Tuan Haji Yusri. Rumah agam itu milik Tuan Haji Yusri ialah klausa bebas. Manakala klausa tak bebas ialah yang terletak di atas bukit itu. Fakta ke-26 ialah golongan ayat. Golongan ayat terdiri daripada dua, iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Ciri-ciri ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal. Ayat dasar merupakan ayat penyata. Dan ayat dasar merupakan ayat aktif. Ayat dasar terbina dalam susunan biasa. Dan ayat dasar boleh diperluas. Ini ialah pola ayat dasar. Pola pertama ialah FN dengan FN. Contoh, lelaki itu guru bahasa Melayu. Pola kedua, FN dengan FK. Contoh, lelaki itu mencuci kereta. Pola ketiga, FN dengan FA. Contoh, lelaki itu sangat baik hati. Pola keempat, FN dengan prasa sendi nama. Contoh, lelaki itu di dalam bilik. Semua subjek dalam pola ayat dasar ialah FN. Manakala predikat boleh terdiri daripada FN, FK, FA dan FSN atau prasa sendi nama. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat terbitan? Prasa ke-29. Ayat terbitan ialah ayat yang diterbitkan daripada ayat dasar. Contoh, ayat dasar, Cikgu Zul menyemak buku latihan pelajar. Daripada ayat dasar Cikgu Zul menyemak buku latihan pelajar, terbit beberapa ayat terbitan. Contoh, Cikgu Zul menyemak buku latihan pelajar. Ayat tanya. Buku latihan pelajar disemak oleh Cikgu Zul. Ayat pasif. Cikgu Zul tidak menyemak buku latihan pelajar. Ayat nafi. Semak buku latihan pelajar Cikgu Zul. Ayat perintah. Menyemak buku latihan pelajar Cikgu Zul. Ayat sonsang.
Cikgu Zul dan Cikgu Ali menyimak buku latihan pelajar, ayat majmuk. Jadi, ayat terbitan itu ialah ayat yang terhasil daripada ayat dasar. Ayat yang diterbitkan itu boleh menjadi ayat tanya, ayat pasif, ayat nafi, ayat perintah, ayat songsang, ayat majmuk. Fakta ke-30 ialah ragam ayat. Ragam ayat terdiri daripada dua, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat ini mengandungi kata kerja aktif. Manakala ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat ini mengandungi kata kerja pasif. Fakta ke-30 ialah ayat aktif. Ayat aktif terbahagi kepada dua, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif. Kata kerja transitif memerlukan objek dan ayat aktif transitif boleh dipasifkan. Contoh, ayat aktif transitif satu objek sebagai penyambut. Contoh, Jamal memotong rumput. Anggota polis menahan pendatang asing. Rumput dan pendatang asing ialah objek sebagai penyambut. Kedua, ayat aktif transitif dua objek, iaitu objek tepat dan objek CP. Contoh, Ramli mengirimi bapaknya sehelai sejadah. Bapaknya ialah objek tepat, sehelai sejadah ialah objek CP. Dia membacakan adiknya buku cerita. Adiknya ialah objek tepat, buku cerita ialah objek CP. Bagi ayat aktif tak transitif pula, ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif. Dan ayat aktif tak transitif ini tidak memerlukan objek sebagai penyambut dan ayat ini tidak boleh dipasifkan. Contoh, ayat aktif tak transitif ini terdiri daripada tiga, iaitu ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap, ayat aktif tak transitif berpelengkap, dan ayat aktif tak transitif dengan penerang. Okey, kita lihat yang pertama. Ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap. Contoh, 3 orang pelajar belum pulang. Pulang ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kucing itu mengiau sejak tadi. Mengiau ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Sejak tadi ialah keterangan. B. Ayat aktif tak transitif berpelengkap. Contoh, guru itu berasal dari Kelantan. Hafizul bercadang untuk keluar negara. Ketiga, ayat aktif tak transitif dengan penerang. Contoh, gadis itu berkain songket. Encik Zulfakil berniaga perabot. Songket dan perabot ialah penerang kepada kata kerja tak transitif berkain dan berniaga. Ayat aktif transitif dua objek tukar kepada satu objek. Contoh, dia membelikan isterinya sebentuk cincin.
Isterinya ialah objek tepat, sebentuk cincin ialah objek CP. Dalam peperiksaan, pelajar mungkin disuruh untuk menukarkan ayat dua objek ini kepada satu objek. Maka, kita tukarkannya begini. Dia membeli sebentuk cincin untuk isterinya. Objek tinggal satu, iaitu sebentuk cincin, manakala untuk isterinya menjadi perasa keterangan. Begitu juga dengan ayat, Khairi mengirimi Halim sepucuk surat. Halim ialah objek tepat, sepucuk surat ialah objek CP. Kalau ditukarkan kepada ayat yang mempunyai satu objek, maka ayat itu akan menjadi Khairi mengirimkan sepucuk surat kepada Halim. Fakta ke-32 ialah ayat pasif. Ayat pasif terdiri daripada tiga. Yang pertama, ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ayat pasif dengan kata ganti diri orang pertama dan kedua. Dan yang ketiga, ayat pasif dengan penanda pasif kena. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif akan menggunakan imbuhan kata kerja pasif seperti di, be, te dan kean. Contoh, dewan itu belum dihias. Makanan sudah berhidang di atas meja. Pak Ali terangkat beban itu. Penguasaan ilmu adalah antara kelebihan beliau. Bagi ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kedua, untuk binaan ayat ini, kata ganti nama diri orang perlu diketahui dan dipahami. Contoh, usul tersebut saya sokong. Iuran tahunan belum saya jelaskan. Alatan itu sudah kamu ambil? Isu buli perlu engkau jelaskan. Dan yang kelima, rumah itu dibeli oleh dia. Ayat ini ialah ayat pasif kata ganti nama orang ketiga. Dan ayat pasif jenis yang ketiga ialah ayat pasif dengan penanda pasif kena. Penggunaan kata kena sebelum kata kerja yang tidak mempunyai awalan. Contoh, Ramli kena kejar. Kejar ialah kata kerja yang tidak mempunyai awalan. Kediaman mewah itu kena sita. Peragut itu kena tangkap semalam. Fakta ke-33 ialah susunan konstituen ayat. Jenis susunan ayat terbahagi kepada dua, iaitu susunan songsang dan susunan biasa. Susunan songsang pula terbahagi kepada dua, iaitu pendepanan seluruh predikat dan pendepanan sebahagian daripada predikat. Jenis susunan ayat terbahagi kepada dua, iaitu pertama, ayat susunan biasa. Kedua, ayat susunan songsang. Ayat susunan biasa merupakan unsur subjek mendahului unsur predikat. Contoh, pokok besar itu sudah tumbang. Pokok besar itu ialah subjek. Sudah tumbang ialah predikat. Kanak-kanak itu ialah subjek. Bermain gasing di halaman rumah ialah predikat. Ayat susunan songsang pula terdiri daripada dua, iaitu pendepanan seluruh predikat, pendepanan sebahagian daripada predikat. Pendepanan seluruh predikat maksudnya semua predikat dikedepankan dan subjek dikebelakangkan. Contohnya, agak pemalu gadis kampung.
Gadis kampung ialah subjek, agak pemalu ialah predikat. Memang baik hati lelaki itu. Lelaki itu ialah subjek, memang baik hati ialah predikat. Pendepanan sebahagian daripada predikat, contohnya, berehat pekerja itu di bawah pokok. Pekerja itu ialah subjek. Berehat ialah predikat. Di bawah pokok ialah predikat. Ayat susunan biasa bagi ayat ini ialah pekerja itu berehat di bawah pokok. Fakta ke-35 ialah jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat terdiri daripada 4, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Fakta ke-36 ialah ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menyatakan atau memberitahu seseorang tentang sesuatu. Contohnya, ibu saya orang Kelantan. Mereka suka bermain bola sepak. Kakak sedang menyanyi di dapur. Kanak-kanak itu berlari-larian di padang. Pelajar itu datang lewat ke sekolah pagi ini. Fakta ke-37 ialah ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk mendapatkan tindak balas atau respon. Ayat tanya terbahagi kepada 2. Pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Kedua, ayat tanya dengan unsur tanya. Ayat tanya dengan unsur tanya terbahagi kepada 3. Yang pertama, ayat tanya dengan prasa sendinama tanya. 2. Ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Dan 3. Ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat penyata, kita tambahkan dengan tanda soal. Maka ayat itu menjadi ayat tanya. Contohnya, dia seorang guru, dia pergi ke sekolah, dia makan. Okey, itu ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Dalam ayat itu tidak ada kata tanya. Kita cuma tambah tanda soal supaya ayat itu akan menjadi ayat tanya. Ayat tanya dengan kata tanya terbahagi kepada 3, iaitu ayat tanya dengan prasa sendi nama tanya. Contohnya, ke mana, daripada siapa, sampai bila. Contoh, awak tinggal di mana? Prasa sendi nama tanya. Di manakah awak tinggal? Ayat tanya dengan prasa sendi nama tanya. Kemudian yang kedua, ayat tanya dengan kata ganti nama tanya, kita ada 3, iaitu apa, siapa, mana. Buku kamu mana? Manakah buku kamu? Anak siapakah budak nakal itu? Dan yang ketiga, ayat tanya dengan kata tanya. Kata tanya yang digunakan ialah bila, berapa, mengapa, kenapa, bagaimana. Contohnya, dia sampai bila? Berapakah harga sekilo ayam? Dia menangis mengapa? Kenapakah dia punting sekolah? Okey, ada tambahan. Pelajar perlu tahu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup. Soalan ini pernah keluar dan pelajar sebenarnya sepatutnya dapat merekah penuh untuk ayat ini, untuk ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup ini, kerana ia agak mudah. Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan berbentuk huraian mengikut maklumat yang diminta. Contoh, di manakah dia tinggal? Dia tinggal di Kuala Lumpur. Dia tinggal di dalam gua. Dia tinggal di atas bukit. Dia tinggal di Amerika. Atau
dia tinggal di Sibu, Sarawak. Okey, kita ada jawapannya berbentuk huraian yang mengikut maklumat yang diminta. Okey, apakah pendapat anda tentang isu buli? Maka orang yang menjawab itu, mereka akan menghuraikan tentang isu buli mengikut pandangan masing-masing. Okey, jadi ayat tanya ini jawapannya terbuka. Manakala ayat tanya tertutup ialah ayat yang hanya memerlukan jawapan ya, tidak atau bukan. Kita tidak perlu menghuraikan. Contohnya, datangkah dia esok? Ya. Tidak. Awak suami Puan Aziz bukan? Ya. Tidak. Okey, jawapannya hanya ya, tidak, bukan. Itu ialah ayat tanya tertutup. Fakta ke-39 ialah ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang memberikan perintah atau arahan. Contoh, ayat suruhan. Kejar kucing itu. Makanlah kuih ini. Suruhan. 2. Silaan. Jemput singgah di rumah saya. Silalah masuk dahulu. Okey, atau larangan. Awak jangan berdiri di situ. Jangan merokok di tempat awak. Okey, atau permintaan, tolong sebarkan maklumat ini. Minta anda bersabar sebentar. Atau ajakkan. Mari ikut saya ke sana. Ayolah kita bertolak sekarang. Okey, pelajar mesti tahu contoh bagi setiap jenis ayat perintah ini. Kerana soalan ini pernah ditanya dalam peperiksaan dan pembawaan markahnya agak tinggi juga. Lebih kurang 4 markah. Okey. Fakta ke-40 ialah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan. Pertama, melahirkan perasaan kagum. Wah, tingginya bangunan KLCC. Melahirkan perasaan hairan atau terkejut. Awak masih berkhidmat di sini? Okay. Melahirkan perasaan bangga. Syabas, anda telah mengharumkan nama sekolah kita. Okay. Melahirkan perasaan marah. Cis, ada hati nak jadi menantu aku. Okay. Melahirkan perasaan sedih. Aduhai, kalaulah ayah kami masih hidup. Melahirkan perasaan sakit. Aduh, sakitnya kakiku ini. Okey, itu ialah ayat seruan. Fakta ke-41, pelajar harus tahu persamaan ayat tunggal dan ayat dasar. Ayat tunggal dan ayat dasar mempunyai persamaan dalam 3 aspek, iaitu kedua-dua ayat ini mengandungi satu klausa sahaja. Dan yang kedua, kedua-dua ayat ini mengandungi satu subjek, satu predikat. Dan yang ketiga, kedua-duanya merupakan ayat penyata. Manakala perbezaan ayat tunggal dan ayat dasar ialah ayat tunggal ialah ayat susunan biasa dan susunan sonsang. Manakala ayat dasar ialah susunan biasa sahaja. Ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata, ayat aktif, ayat pasif, ayat seruan, ayat tanya, ayat sonsang. Tetapi ayat dasar hanya ayat penyata sahaja. Okey, ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Manakala ayat dasar ayat aktif sahaja. Dan yang keempat, ayat tunggal, klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Manakala ayat dasar, satu klausa lengkap sahaja. Fakta ke-43 ialah ayat majmuk. Dalam penerangan pada kali ini, saya hanya terangkan secara ringkas tentang ayat majmuk. Pelajar boleh melihat video saya yang menerangkan secara khusus tentang ayat-ayat majmuk ini.
sila lihat kepada koleksi video di dalam akaun YouTube saya, maka pelajar akan nampak ada setiap ayat majmuk ini saya sudah terangkan mengikut jenis-jenisnya. Jadi untuk sesi ini, definisi ayat majmuk ialah ayat yang terbina dengan menggabungkan dua klausa atau lebih. Terdapat 3 jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada dua klausa atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan. Ayat majmuk gabungan ini tidak boleh disongsangkan. Ayat majmuk gabungan ini tidak boleh disongsangkan. Contoh, Nazmi ke pejabat manakala adiknya ke sekolah. Kita tidak boleh songsangkan ayat ini. Manakala adiknya ke sekolah, Nazmi ke pejabat. Itu bukan penyongsangan. Okey? Ayah sudah berusia namun masih boleh bekerja. Kata hubung gabungan namun. Baik dia mahupun saya akan datang. Okey, baik dia mahupun ialah kata hubung gabungan berpasangan. Okey. Ayat majmuk pancangan pula ialah ayat yang terdiri daripada satu klausa bebas dan ayat induk atau ayat induk diikuti oleh satu atau lebih klausa tak bebas. Terdapat 3 jenis ayat majmuk gabungan, iaitu ayat majmuk relatif, ayat majmuk komplement dan ayat majmuk keterangan. Ayat majmuk pancangan relatif ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung relatif yang. Klausa tak bebas yang dipancangkan kepada klausa bebas itu memberi penerangan tentang konstituen yang terdapat dalam ayat itu, sama ada subjek atau predikat. Contoh, dia memiliki sebuah komputer riba. Di sini, yang amat canggih ini memberi penerangan tentang konstituen yang terdapat dalam predikat. Kawan saya yang tinggal di Sabah mengunjungi saya. Dalam ayat ini, kata hubung relatif yang memberikan penerangan tentang konstituen yang terdapat dalam subjek. Okey. Ikan air tawar ternak yang masih segar itu mahal harganya. Ini pun memberikan penerangan tentang konstituen yang terdapat dalam subjek. Untuk ayat majmuk komplement pula, ayat ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu klausa bebas dan klausa tak bebas yang dipancangkan pada klausa bebas dengan menggunakan kata hubung komplement bahawa, untuk, agar atau supaya. Contoh, saya beranggapan bahawa dia tidak bersalah. Memang sukar untuk Datuk menebang pokok yang besar itu. Dia mengusulkan supaya ditubuhkan tabung kebajikan. Kami meminta agar permohonan itu diterima. Ayat majmuk pancangan keterangan merupakan ayat yang mengandungi satu klausa bebas dan satu atau lebih klausa tak bebas yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Keterangan memberikan huraian lanjut dan menegaskan makna klausa bebas. Keterangan boleh hadir sebelum atau selepas klausa bebas. Terdapat 9 keterangan. Contohnya, akibat. Contoh ayat yang menggunakan kata hubung keterangan akibat ialah hingga hangus ikan itu dibiarkannya di atas pemanggang. Hingga ialah kata keterangan akibat.
Dan ayat ini ialah ayat majmuk, pancangan keterangan akibat. Okey, kalau cara, contoh, nelayan itu menangkap ikan dengan menggunakan jala. Atau dia datang ke sekolah dengan memandu kereta. Okey, harapan Pak Abu selalu berdoa semoga anak-anaknya berjaya. Musabab, dia berpindah dari rumah itu kerana sewanya mahal. Perbandingan, lama sungguh dia menunggu isterinya pulang, bagai menanti kucing bertanduk. Okey, pertentangan, walaupun dia miskin, dia tetap menyekolahkan anak-anaknya. Syarat, kita boleh melancong ke mana-mana asalkan kita ada wang. Tujuan, ayah menyimpan wang bagi menjamin kesenangan kami. Waktu, ayah tiada di rumah ketika kami sampai. Ayat majmuk campuran pula ialah terdiri daripada cantuman klausa bebas dengan dua atau lebih klausa tak bebas yang terdiri daripada jenis berbeza. Contoh, saya sudah sampai manakala rakan-rakan saya yang lain yang lambat bertolak masih belum tiba. Okey, ayat majmuk campuran ini terbentuk daripada ayat majmuk gabungan manakala dan ayat relatif yang lambat bertolak. Contoh 2. Kebanyakan pemaju perumahan membina rumah kediaman, kedai dan pejabat. Ini ialah ayat majmuk gabungan untuk memenuhi keperluan penduduk. Ayat majmuk pancangan keterangan tujuan yang tinggal di sesuatu kawasan. Ini ialah ayat relatif. Jadi, ini semua ialah ayat majmuk campuran. Okey. Fakta ke-51 ialah proses pengguguran ayat. Proses pengguguran ialah proses menerbitkan ayat dengan cara melakukan penghilangan terhadap sesuatu unsur dalam ayat yang terlibat. Terdapat 4 jenis pengguguran. Yang pertama, pengguguran prasa nama subjek. Contoh, pergi dari sini. Kamu pergi dari sini. Kamu digugurkan. Atau, ambil beg kamu. Ramona, ambil beg kamu. Ramona digugurkan. Itu ialah prasa nama, pengguguran prasa nama subjek. Pengguguran prasa predikat, contohnya, Kamal dan Akil bermain bola. Kamal bermain bola, Akil bermain bola. Jadi, kita gugurkan prasa predikat bermain bola. Ketiga, pengguguran prasa nama yang mendahului prasa relatif. Contoh, yang tampan itu ayah saya. Okey, prasa nama yang digugurkan kemungkinan lelaki yang tampan itu ayah saya. Yang sakit itu dibawa ke hospital. Perempuan yang sakit itu, gadis yang sakit itu, orang yang sakit itu. Okey, perempuan atau gadis atau orang digugurkan. Okey, jenis pengguguran yang keempat ialah pengguguran kata nama yang menjadi inti prasa nama subjek. Contoh, bersenam dapat menyihatkan badan. Okey. Kata nama yang menjadi inti kita gugurkan ialah aktiviti bersenam. Ponteng sekolah merugikan pelajar. Perbuatan ponteng sekolah. Mengajar ialah tugas guru. Tugas mengajar ialah tugas guru. Okey, tugas itu kita gugurkan. Itu yang dinamakan sebagai pengguguran kata nama yang menjadi inti prasa nama subjek. Fakta ke-53 ialah proses penyusunan semula ayat.
Proses penyusunan semula ayat ialah proses menerbitkan ayat dengan cara mengubah susunan atau kedudukan kata, bentuk atau binaan kata dalam sesuatu ayat mengikut peraturan tertentu. Di mana apabila kita buat penyusunan semula ayat ini, makna ayat tidak berubah. Okey. 3 jenis penyusunan semula ayat. Yang pertama ialah penyusunan semula perasa nama subjek, iaitu aktif kepada pasif. Contoh, mereka menternak kambing. Kambing diternak oleh mereka. Saya membeli selendang itu. Selendang itu saya beli. Penyusunan semula, makna ayat tidak berubah. Atau yang kedua, penyusunan semula perasa nama objek. Contoh, kakak mengirimi adik wang. Kakak mengirimi wang kepada adik. Abang menghadiahi isterinya beg. Abang menghadiahkan beg kepada isterinya. Dan yang ketiga, penyusunan semula melalui ayat songsang. Yang ini pelajar boleh rujuk kepada susunan konstituen ayat tadi untuk bahagian pendepanan seluruh predikat, pendepanan sebahagian daripada predikat. Contohnya, kalau penyusunan semula melalui ayat songsang ini, contohnya ialah ayat biasanya, ayat susunan biasa, dia tidak datang semalam. Kita susun semula ayat songsang, dia boleh jadi begini. Semalam dia tidak datang atau tidak datang dia semalam. Fakta ke-55 ialah proses peluasan ayat. Proses peluasan ayat maknanya proses memberikan maklumat tambahan pada bahagian-bahagian ayat sama ada subjek atau predikat. Tidak ada pengguguran, tidak ada penyusunan semula. Dalam proses peluasan ayat ini kita buat penambahan. Kita buat penambahan pada subjek, kita buat penambahan pada predikat. Okay, contoh. Kita boleh buat penambahan peluasan perasa nama subjek. Ada 4 jenis proses peluasan. Peluasan perasa nama subjek. Contohnya, ayat tunggal, gadis itu sudah berkahwin, gadis itu hitam manis. Kita buat peluasan perasa nama subjek. Contohnya, gadis yang hitam manis itu sudah berkahwin. Atau kita boleh buat peluasan predikat. Contoh, Azmi membaca buku. Buku itu amat tebal. Kita buat ayat, proses peluasan ayat, nama predikat, peluasan perasa nama predikat iaitu Azmi membaca buku yang amat tebal itu. Yang amat tebal itu ialah peluasan perasa nama predikat. Yang ketiga, peluasan dengan kata hubung. Contoh, rumah saya dan Ali berdekatan dengan sebuah kedai runcit. Rumah saya berdekatan dengan sebuah kedai runcit. Rumah Ali berdekatan dengan sebuah kedai runcit. Ayat 1 dan ayat 2 digabungkan menjadi rumah saya dan Ali berdekatan dengan sebuah kedai runcit. Atau adik membaca sambil mendengar radio. Adik membaca, adik mendengar lagu. Okey, bukan radio. Okey, sambil mendengar lagu. Dan yang keempat ialah peluasan melalui komplementasi. Contoh, guru sudah mengetahui bahawa pelajarnya itu sangat miskin. Pengetua memaklumkan bahawa pelajar asrama akan balik. Dan fakta ke-57 ialah analisis konstituen terdekat. Apa yang dimaksudkan dengan analisis konstituen terdekat ialah satu analisis bahasa untuk melihat hubungan terdekat antara unsur-unsur yang membina sesuatu binaan.
khususnya prasa untuk mengenal pasti unsur-unsur yang membina sesuatu prasa itu. Contoh, pelajar lelaki yang rajin itu. Terdapat 4 prasa. Yang rajin, pelajar lelaki yang rajin, pelajar lelaki yang rajin itu. Okay. Contoh kedua, fakta ke-59, anak kucing kesayangan adik saya. Prasa pertama, adik saya. Prasa kedua, kucing kesayangan. Prasa ketiga, anak kucing kesayangan. Dan prasa keempat, anak kucing kesayangan adik saya. Okay. Fakta ke-60 ialah rajah pohon. Pelajar kena tahu rajah pohon. Rajah pohon ialah gambaran binaan ayat dengan menggunakan rajah yang bentuknya seperti pohon. Okey. Ini ialah contoh rajah pohon bagi ayat lelaki itu orang Rohingya. Okay. A ialah ayat, S ialah subjek, P ialah predikat. Kemudian prasa nama, predikatnya ialah FN. Ayat ini pola ayat dasarnya ialah FN campur FN. Prasa nama campur prasa nama. Kemudian KN ialah lelaki, kata nama. Kemudian kata ganti nama tunjuk itu. Kemudian untuk predikat prasa nama ialah kata nama orang. Dan kata nama yang kedua ialah Rohingya. Jadi, pola ayat ini ialah FN campur FN. Subjek ayat ialah prasa nama yang terdiri daripada KN dan KGN. Kata ganti nama diri tunjuk, iaitu lelaki itu. Manakala predikat ayat ialah prasa nama yang terbina daripada kata nama campur kata nama. Orang Rohingya. Contoh 2. Bagi ayat, kawan saya telah membeli rumah. Okey. Pola ayat ini ialah FN campur FK. Subjek ayat ialah prasa nama. Manakala predikat ayat ialah prasa kerja. Subjeknya terdiri daripada kata nama dengan kata ganti nama diri orang pertama, saya. Jadi, kita pergi kepada KN, kawan, KGN, saya. Kemudian, untuk predikat, prasa kerja terdiri daripada kata bantu, telah, kata kerja transitif, membeli, dan kata nama rumah yang berfungsi sebagai objek dalam ayat. Ini adalah rupa rajah pohon itu. Okey, kemudian yang ke-63, rajah pohon bagi ayat, saya terkejut kerana Lina memarahi saya. Ayat ini terdiri daripada 2 ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung gabungan kerana. Ayat pertama ialah saya terkejut. Ayat kedua ialah Lina memarahi saya. Jadi, daripada A, kita bahagikan ayat itu kepada A1 dan A2. A1, subjek, predikat. Subjeknya ialah prasa nama, saya. Predikatnya prasa kerja, terkejut. Kemudian di tengah-tengah itu ialah kata hubung, kerana. Kemudian ayat 2, subjeknya ialah prasa nama, Lina. Kemudian predikatnya prasa kerja dengan kata kerja transitif, memarahi, dan kata ganti nama diri, saya. Okay. Saya terkejut kerana Lina memarahi saya. Okay. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Saya mengharapkan agar perkongsian ini mendatangkan manfaat kepada pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Semoga berjaya.